A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fi daraini amin ya rabbal alamin. Summa qala, kemudian berkata ia Tunku Musaneh itu Tunku Damanhuri punukun lagayan. Wa awwala li dzati in fiha in daraja fansubhu aw li aradi idza kharaja. Wa awalan, dan akan yang pertama lizati disabit bagi zat in fiha, jika fiha padanya mahiyah insan in daraja jika pada mahiyah insan in daraja masuklah ia kuli masuk ia kuli fansubhu, maka nisbah olehmu akannya yang pertama. Au lil aradi, adapun bagi arad iza kharaja, apabila keluar ia. Nya tabuh makna bait lagi makna bait. Tabuh makna lagi makna nomor yang lungkun muno. Ini bermakna waw telefon dan yang makna kedua in. Dan jika in daraja masuklah kuli. In daraja boleh. Dan jika masuklah kuli fiha, yang lembut put padanya mahiyah insan, dan jika masuklah kuli fiha padanya mahiyah insan fansubhu, kejawab, maka nasab olehmu akannya pertama. Awalan, akan yang pertama. Fansubhu, maka nasabkan olehmu awalan, akan yang pertama. Bagi apa? Lizzati, bagi zat. Au lil aradi, adapun bagi arad iza kharaja, apabila keluar ia. Ya lagi kah. Ya matang masalah lafaz kuli liko. Adik kuli ni dah bagi lom. Na kuli zati, na kuli aridi. Ayan aridi bagi lom tu, na aridi khas dan sebagainya. Gena berah dalam baitnya, monyo bak kulian itamang mahiyah insan. Maksudnya makna mahiyah insan lah makna mahiyah hakikat manusia. Bak lafaz kulian na itamang hakikatnya manusia yang dinamakan adalah kuli zati. Monyo bak lafaz kulian hana itamang mahiyah insan dinamakan adalah kuli aridi, arad. Ya, maka begitu au lil aridi idza kharaja. Adapun arad dinamakan kuli arad idza kharaja, apabila keluar ia. Maksudnya hana itamang mahiyah insan pada kalimat tersebut. Nanti buat contoh hujung untuk akan kepegang tumpuk. Wal kulliyatu khamsatun, dan bermula kuli itu 5. Duna intikas, ketiadaan kurang. Kulina bagi 5 boh. Dah jinsun, pertamalah jenis, kuli jenis. Wa faslun, dan fasal. Wa ardun, dan arad. Nau'un, na' dan khas. Wa awalu, dan bermula yang pertama itu jenis. Salah satu bila syatat, itu 3 dengan tiada ragu. Jenis na bagilah ya. Toh jinsun karibun, bermula pertama itu jenis yang karib, yang dekat. Jadi kuli jenis yang karib. Alian au ba'idun, adapun ba'id jauh. Au wasatun, adapun wasat pertengahan. Jadi kuli na bagi kuliat na bagi pada 5. Pertama jenis, kedua fasal, kelima arad, na' dan khas. Jenis kuli jenis bagi pada na jenis karib, na jenis ba'id, na jenis wasat pertengahan. Geplah no matan bait le tungku. Aku berkata, muraduhu bermula maksudnya bil awwali dengan pertama, al kulli itu kulli. Kerana wa awalan li zati, maksud yang pertama inan adalah kulli. Part
fi qawlihi pada perkataan yang musannif ikut berusaha kulli au juz'i, pada kata kulli dan juz'i. Kadang kalimat akan bagi dua. Na nyalah kalimat kulli dan kalimat juz'i. Jadi maksudnya awalan adalah bagi kulli ni pegang. Yakni maksudnya annal kulli, maksudnya kulli ingkana dakhilan, jika adalah kulli itu yang masuk fi zati pada zat, bi ayakuna dengan bahawa adalah kulli juz'iyan, adakah dengan bahawa adalah makna juz'iyan itu juzuk, minal makna daripada makna madluli yang makna yang madlul lil lafzi bagi lafaz. Yang pertama kulli yang mana lafaz kulli tersebut yang dakhilan itamang pada zat. Adapun kulli zat. Pertamalah kulli zat. Kulli zati. Kibankan kulli zati yang itamang juzuk dakala yang itamang makna mahiyah insan. Yang itamang makna kepada mahiyah insan. Makna lafaz itiyuk kepada madlul. Makna itiyuk kepada madlul lafaz. Ciri-ciri ji. Lagi contoh tu kal hayawanin nutuk. Jadi kiban ke manusia. Manusia adalah yang berbicara. Nutuk yang dianggap sebagai madlul bagi lafaz insan. Kiban ke insan hayawanin nutuk. Insan genisbahkan bagi manusia itim, nutuk genisbahkan bagi manusia itim. Yang namakan adalah dengan kulli zati. Kan? Sabar. Yuqalu lahu dikatakan orang baginya, contoh. Kulli zati kal hayawanin wan natqi, seperti hewan dan nutuk. Binisbati ilal insan, dengan nisbahkan kepada manusia. Kulli zati lagi hewan dengan nutuk. Kun manusia lah hewan. Itim. Kun manusia lah yang berbicara. Itim. Kun manusia adalah hewan yang berbicara. Mandua itim genisbahkan kepada manusia. Yang namakan adalah dengan kulli zati. Antara kalimat yang dinisbahkan kepada mahiyah insan yang sesuai. Tanya orang, orang yang pegahaba. Jadi sesuai genisbahkan. Namakanlah dengan kulli zati. Wa in kana kharijan, dan jika adalah ia kulli kharij itu keluar kan bagi zat. Jadi bak kharij keluar daripada mahiyah insan. Ani zat keluar daripada zati, daripada zat, bi alam yakun, dengan bahawa tidak adalah kulli kazalik itu sedemikian. Yusamma kulliyan aridhiyan, dinamakan dengan kulli aridhi. Jadi kulli bagi dua, na kulli zati, na kulli aridhi. Kibankan kulli aridhi adalah tidak sesuai yang genisbahkan kepada mahiyah insan. Namakanlah dengan kulli aridhi. Kita contoh ni, kal maisyi wa dhahiki, seperti berjalan dan tertawa. Dan disebahkan tah manusia adalah hayawanul maisyi. Kira bang. Tah manusia adalah hayawanul maisyi. Binatang yang berjalan. Dan disebahkan maisyi kepada manusia yang dinamakan adalah dengan kulli aridhi. Kulli aridhi kan kulli zati. Kerana bab binatang juga najak. Bab binatang najak si tah manusia adalah hewan yang berjalan. Yang kulli aridhi arad. Jauh dengan mahiyah insan. Kan? Lagi tidak, bahki tertawa. Dah manusia. Misalnya hewan yang tertawa. Kami binatang ikhib juga. Binatang lain binatang ikhib. Maka jauh. Namakanlah dengan kulli aridhi arad. Bila dia mana? Kulli zati. Si khusus yang nak berkhabar. Manusia. Binatang jarum. Tiung juga kena. Kena nisbahkan kepada haji kan? Ya lagi ya. Tak. Ya lagi ya.
Wakalam. Binisbati lahu dengan dinisbahkan baginya insan. Wa in kana ibaratan, dan jika adalah kuli ibaratan itu ibarat anil mahiyah daripada mahiyah, kal insani seperti insan, fawal maka bermula dia itu zati. Maka binaan ala anna zatiyah, karena bina di atas bahwasanya zati, ma laysa bi ardin, itu barang yang bukanlah ia barang bi ardin dengan arad. Ya benar. Muyuna kulian yang adalah ibarat daripada mahiyah. Mana mahiyah hakikat. Lagi manusia, genisbahkan nutuk muno. Genisbahkan nutuk bagi hewan dan genisbahkan nutuk hewan bagi manusia yang namakan adalah dengan kuli aradi. Pakan karena bina dati zat. Muyo kuli aradi jihlah muyo kuli zati berarti jih bukan kuli aridi. Wa kulli zati, dan bermula kulli zati imma ayyakuna mustarakan, manakala bahwa adalah ia itu mustarak, bainal mahiyah antara mahiyah wa baina ghairiha dan selainnya mahiyah insan. Alian kulli zati na bagi kepada dua. Pertama na mustarak, kedua kan mustarak. Perazit muhtasan. Kulli na bagi pada zati, na pada aridi. Kulli zati ni bagi pada dua, iaitu mustarak dan muhtasas. Mustarak berkongsi. Bak binatang juga nak hidup, bak hakikat mahiyah insan juga nak hidup. Punya ciri-cirian kalimat yang genisbahkan kepada manusia, kalimatnya juga pantasnya dan disebahkan kepada binatang dinamakan adalah dengan kulli zati mustarak. Mula kalimatnya khusus bagi binatang dan khusus bagi manusia dinamakanlah dengan kuli zati khusus. Fat awalu kan gembuh contoh. Maka bermula yang pertama yusamma jinsan dinamakan akan jenis. Itu contoh ji kal hayawani dengan kal hayawani binisbati lil insan, seperti hewan dinisbahkan bagi insan. Kuli yang pertama adalah kuli jenis. Lagi contoh ji, manusia dinisbahkan bagi binatang. Yang jenis. Faham kan? Jenis na hebo. Ya, ka. Kale, kuliah kali le. Kuliah bagi dua. Na kuli zati, na kuli aridi. Kuli zati juga bagi dua, na mustarak, na khas. Ini kan dia pegah no. Kuli yang jenis. Ya kan? Okey lah. Fa'al awalu, maka bermula pertama itu dinamakan akan jenis. Contoh jenis kal hayawan. Binisbati lil insan, seperti hewan dinisbahkan bagi manusia. Ialah jenis dinamakan. Wasani, dan kedua yusama faslan, dinamakan akan fasal. Kena dua jenis dan fasal. Contoh ji fasalnya kan natiki binisbah lahu, seperti berkata-kata dengan dinisbahkan baginya manusia. Insan dinamakanlah kuli jenis. Nate berbicara nisbahkan bagi manusia dinamakan adalah fasal. Pembeda fasal. Wa kulli aridi, dan bermula kuli aridi yang akan bagi kuli bagi dua benda, zati dengan aridi. Imma ayyakuna musarakan, manakala bahwa adalah ia itu mustarak atau muhtasan, adapun ia dikhususkan. Kuli aridi juga ada dua, na mustarak dan na khusus. Fa in kana mustarakan, maka jika adalah kuli itu mustarak, bainal mahiyah antara hakikatnya manusia wa ghairiha dan selainnya mahiyah, yusamma aridiyah, dinamakan akan aridi. Kuli aridi bagi dua, na mustarak dan khusus. Munyo mustaraknya sama antara mahiyah manusia dan selainnya manusia, bak binatang juga na keatranyan, bak manusia juga na atranyan, dinamakan adalah dengan aridan, adapun arad. Ya. Pertama na arad, sesuatu yang didatangkan. Arad pun namakan yusama aradan am, dinamakan dengan arad am. Contoh ji,
Kal masyi binisbah bil insan, seperti berjalan dengan dinisbahkan bagi manusia. Tah manusia, tah insan. Insan adalah hayawanul masyi, binatang yang berjalan. Masyi, masyi adalah sebuah sifat mausuf yang nabak urang, nabak binatang. Munyo lagi yang disebahkan di bagi urang dan disebahkan bagi binatang, yang dinamakan adalah kulli aridi, kulli aridi yang mustarak. Pertama mustarak, bak urang na, bak binatang na, kan bak mandi. Baik lalu orang tu, kan bak? Kah? Nah, apa kuli punan? Anu, kunan baik nan apa orang tu. Dah mudah dengar tak boleh kembut. Yang namakanlah dengan kulli aridi yang mustarak. Yang Fandi. Baik lalu orang Fandi, kunan dengar. Kah? Wa in kana khasan, dan jika adalah kulli aridi, khasan itu yang khusus, biha dengannya mahyah, yusamma khasan dinamakan akan khusus. Ya, maksudnya tok yang nampak mahyah insan, dinamakan dengan khusus dah, kadhahiki seperti bertertawa, binisbati lahu dengan dinisbahkan baginya manusia. Contoh je mesti tertawa. Tah manusia, manusia adalah hayawanun nadhih, binatang yang tertawa, betul ya? Yang dinamakan adalah dengan kulli aridi khas. Kan? Men bak binatang kan asyik tertawa, ya. Lamun jarang, maka nak namakan mustarak. Mustarak mana tu? Mustarak berjalan, ubena binatang madum berjalan, ubena urang madum berjalan. Tapi ubena urang madum dan tertawa, ubena binatang dalam detik tertawa. Walaupun nasib binatang yang ikhim. Nah, ada biksu tu mah lagi buah kan ikhim baga kan, dia ajak kowe. Di gawai. Nak debu dah ikhim. Yang jarang. Dia lagi kan dinamakan adalah kulli aridi yang mustara. Ya, lagi kan? Mulia disebahkan ke bagi manusia, namakan kulli aridi yang khusus. Ya, benar. Wa kulli alladhi, dan bermula kulli alladhi huwa, bermula dia ibaratun, itu satu ibarat, anin nafsi mahyah, daripada nafsunya mahyah. Putra maksud wakil kejadian. Contoh ji mahyah dan kal insan lagi manusia insan. Dah ke manusia. Manusia adalah lafaz kulli. Kulli manusia ya, kulli lafaz kulli. Insan lafaz kulli. Ingat ikut kalau bagi dalam kulli kan. Nah juz'i. Kan. Maka sesungguhnya insan ibaratun, itu satu ibarat, anil majmu'il hayawanin, daripada perkumpulannya binatang. Dah le ke manusianya. Binatangnya adalah yang ibarat daripada berkumpulnya binatang. Dan ke binatang kan bui lumo no. Tak dia mangsik kepada binatang. Namun binatang kepada nutok pun lagi. Ada kan hayawan, orang Arabnya hendak itilakkan hewannya kepada lumo. Ada kan hewan kalau nanti lumo. Namun ketika nak lumo kan nanti hewan. Nampak ya? Ada kan hewan golom tente urang. Namun ketika kan urang kan tente kepada hewan. Dia kan mula dah fikir, ada nak dengan hewan, ada bahasa Indonesia, mun tak kata go hewan kan binatang. Yang awak pelukut langit. Jadi dengan bahasa Arab, hewannya golom tente kepada binatang. Kepada urang nasi okeylah kembali lafaz kulli. Jadi hewannya lafaz kulli. Bak manusia nak pakai, bak binatang nak pakai. Gebagilah mino pakai bak manusia. Ini namakan dengan kulli khas. Kak, kulli nak bagi dua alam tu, nak zati, nak aridi. Kalimat yang dinisbahkan kepada kalimat kulli lagi mono tertawa. Yang dinamakan kulli khas. Mono dinisbahkan kalimat antaran tertawa nak bak manusia dan nak bak binatang, namakanlah dengan kulli arad mustara. Ya lagian. Kak kulli zati yang mustara. Ya lagian. Jadi buat ada dalil anda lafaz kulli. Lafaz kulli teh no. Insan. Kak. Alia mesti no hewan. Oh hewan. Hewan lafaz kulli. Insan. Nyalah kulli namakan dengan kulli
zati. Jadi insan zati. Pernah nate berbicara dinamakan dengan zati yang yang mustara. Oh, zati yang khusus. Ni lagi ya. Fa'inahu maka sesungguhnya insan ibaratun anil majmu'il hayawani natiqi. Itu ibarat daripada berkumpulnya binatang yang berbicara. Yan ba hayawanil natiq kana manhebah kalimat. Insan sabo, hayawan sabo, natiq sabo. Kulli alian zati alian khasan khusus. Bila bak natiq tergantung dengan maisyi dinamakan adalah mustara. Sama no'an dinamakan akad ia akan no. Kadang-kadang heboh mana bagi dia. Pertama jenis, fasal dan no. Dinamakan dia akan no. Fahadhihi maka bermula ini kuliatul khamsi itu kuliat khamsu itu kuliat yang 5. Ialah namakan dengan kuliat yang 5. Ia bermula dianya kuliat yang 5 al-mabadi itu mabadi. Maka mabadi itu memang pada kuliat 5. Kenal heboh kuliat 5. Mabadi alian ta'arif ada kala syarah alian mu'araf yang adalah kuliah yang kelima. Wahia dan bermula dia mabadi tasawuratil itu mabadi tasawurat al musyaru ilaihi yang memberitahulah kepadanya biqaulihi dengan kunya dan musannif dalam matan wal kulliyat. Kenapa kulliyat dia mana? Wa kulliyat itu khamsatu duna intikas. Dan bermula kuliat al-baitu bermula dia kuliat itu bait. Yang kedua putra al-baitunya. Kuliat mana dalam bait kan juga. Suma kemudian in awalha. Nah, in awalha sesungguhnya seawal-awalnya kuliat wa huwa jenis. Jadi kuliat kena 5 mana? Nah jenis. Dapat mabadi dah bang. Lain mana lagi mabadi mana? Mabadi juga nama lang kuliat. Benar. Kuliat nak 5 na jenis fasal arat no dan khas. Wahwa dan bermula dianya jenis salah satu itu bagi 3. Jenis nak bagi lahir. Jenis karibun yang dekat. Jenis yang dekat. Kedua, kal hayawanin seperti binatang binisbatin lil insan bagi dinisbahkan bagi insan. Yang namakan adalah dengan jenis kulli jenis yang qarib. Jadi hewan, manusia, hewan binatang dinisbahkan bagi manusia yang dinamakan adalah kulli jenis yang qarib itim. Kalimat yang disebah antara nisbah bagi yang dinisbahkan adalah dekat maknanya, dekat sifat itim. Wa ba'id dan jauh. Ada nisbah, itim tembak oleh ada jauh. Tu contoh di kal jismi binisbah lahu seperti tubuh dengan dinisbahkan bagi insan. Dah manusia yang na tubuh. Binatang juga na tubuh, na badan. Dah urang yang na badan. Binatang juga na badan. Na ulai lagi tanya osid. Yang namakan adalah dengan jenis yang ba'id jauh haitim. Jadi bila lagi kan dan disebahkan tubuh bagi manusia penuh haitim. Jauh tan dengan makna. Dan na pertengahan. Wa mutawassitatun dan pertengahan kan nami seperti disebahkan nami bagi insan. Manusia adalah yang tidur. Yang pertengahan. Bak manusia, bak urang naik, bak bintang juga naik. Namakan adalah dia dengan jenis yang pertengahan. Dari jenis na bagilah, na qarib, ba'id dan pertengahan. Lagi lang bit meno. Jinsu qaribun aw ba'idun aw wasatun. Wahwa dan bermula dianya zatnya mutawassitun al-musyaru itu yang diberitahu ilahi kepadanya biqaulihi dengan perkataan yang musannif wa awwalu al-baitu bermula awalu al-baitu bermula itu bait. Kenala awal no lang bait awalu salatan bila syatat. Yalah ke lang bait. Jadi kagak pula. Ya layan. Jadi kesimpulan yang pertama
adalah kuli zati. Iban kun kuli zati antara nisbah dengan mahya insan itim. Munyo antara nisbah kalimat dinisbahkan kepada mahya insan itim namakan dengan aridi. Alian kuli na limang jenis fasal arad nuk dan khas. Jenis bagi le na jenis karib bain dan pertengahan. Kuli na bagi dua alam, na kuli zati bagi dua alam, na mustarak dan khas. Kuli na aridi bagi dua alam, na mustarak dan na khas. Jadi yang kuli zati kalimat yang dinisbahkan yang sesuai kepada mahya insan. Okey, contoh dah kun tu ka insan ke manusia lah hayawanun nutuk. Nutuk dinisbahkan bagi manusia namakan adalah dengan kuli zati. Karena manusia tidak berkhabar. Zat manusia tidak berkhabar. Nah, lagi. Yang dinisbahkan menurut kalimatnya hanya sesuai bagi manusia, dinamakan adalah dengan arad. Aridi. Lagi contoh tu. Lagi contoh bahki tertawa. Ada kala masyi berjalan na bak manusia, na bak orang, namakan adalah dengan kuli aridi yang mustarak. Jadi aridian kalimat yang disebabkan kepada mahya insan yang hana sesuai kan bak zat. Ya lagi mio berkhabar khusus bak zat. Khusus berkhabar mana melekap bak manusia. Ya lagi. Wallahu alam bisawab.